Assalamualaikum, selamat datang ke kelas cikgu. So, hari ini kita akan sambung topik elektrik, lita berseri dan lita selari. Cikgu harap anda telah bersedia dan telah membuka buku teks muka surat 118. Jom kita mulakan. Pertama sekali kita akan berkenalan dengan dua jenis lita. Okey, jika anda perhatikan di sini ada terdapat dua jenis lita iaitu lita bersiri dan lita selari. Okey, apakah perbezaan kedua-dua jenis lita ini? Okey, untuk lita bersiri, jika anda lihat anak panah warna merah ni menunjukkan lita ini hanya ada satu laluan arus elektrik yang mengalir sahaja. Okey, kemudian mentol-mentol dalam lita berseri disusun dalam bentuk rantai. Maksudnya mentol ini disusun bersebelahan antara satu sama lain. Okey, selain daripada itu, kecerahan mentol ini kurang cerah kerana semua mentol berkongsi arus elektrik berbanding dengan lita selari yang cikgu akan terangkan sebentar lagi. Okey, so anda perlu ingat lita berseri bentuknya seperti rantai, mentolnya disusun bersebelahan antara satu sama lain. Okey, seterusnya lita selari. Okey, jika anda perhatikan di sini, lita selari mempunyai lebih daripada satu laluan arus elektrik. Maksudnya jika anda lihat anak panah merah ini, okey, daripada sel kering akan memberikan tenaga dan arus elektrik akan mengalir melalui satu cabang. Dan seterusnya akan melalui satu cabang yang seterusnya. Okey, mentol dalam lita selari pula disusun dalam bentuk cabang yang selari antara satu sama lain. Berbanding dengan lita bersiri, mentol disusun bersebelahan antara satu sama lain. Tetapi lita selari disusun dalam bentuk cabang yang selari antara satu sama lain. Manakala untuk kecerahan mentol lebih cerah kerana menerima jumlah tenaga elektrik yang sama daripada sel kering berbanding dengan lita bersiri. Okey, cikgu harap anda faham perbezaan antara kedua-dua jenis lita ini. Lita bersiri rupanya seperti rantai, lita selari disusun secara cabang dan selari antara satu sama lain. Untuk simbol komponen elektrik ada tiga yang wajib anda ingat. Okey, jika anda lihat gambar yang pertama ini, inilah komponen yang pertama iaitu sel kering. Komponen sel kering akan memberi tenaga kepada litar elektrik. Okey, bagaimanakah simbolnya? Okey, simbolnya, jika satu sel kering, jika anda perhatikan ada satu garisan yang panjang dan satu garisan yang pendek. Garisan yang panjang ini menunjukkan simbol positif, manakala garisan pendek ini adalah simbol negatif. Ini untuk satu sel kering. Untuk simbol dua sel kering, anda perhatikan, anda jangan lukis garisan di tengah-tengah pula. Anda just sambungkan saja satu sel kering dan lagi satu sel kering yang seterusnya. Okey, jika anda perhatikan perbezaan simbol satu sel kering dan dua sel kering begini. Okey, jangan confuse ya. Seterusnya ialah komponen Swiss. Okey, Swiss terbuka. Maksudnya tangannya akan naik atas. Okey, tangan pada Swiss ni akan naik atas. Manakala Swiss tertutup, tangan pada Swiss ni akan turun ke bawah. Jika di kelas cikgu suruh angkat tangan, Swiss terbuka, dan turun tangan, Swiss tertutup. Maksudnya jika Swiss tertutup, arus elektrik boleh mengalir kepada litar. Simbolnya, okey, tengok simbolnya. Kalau Swiss terbuka, simbol tangannya, kaki atau tanganlah naik ke atas. Manakala Swiss tertutup, okey, tangannya ke bawah, macam mata Baymax. Siapa pernah tengok cerita kartun Baymax tu? Okey, matanya begini ya, Swiss tertutup, okey, tangannya ke bawah. Seterusnya komponen yang ketiga iaitu mentol. Mentol akan bercahayalah jika ada arus elektrik mengalir kepadanya. Okey, simbol mentol right, senang sahaja, bentuk bulat dan tanda X, macam X-Men tu. Okey, so anda perlu ingat ketiga-tiga simbol ni, simbol untuk sel kering, satu garis panjang, satu garis pendek. Untuk komponen Swiss, okey, seperti mata Baymax jika Swiss tertutup. Manakala untuk simbol mentol seperti X-Men gitu. Okey, semoga anda faham.
Kita bina litar bersiri. Bagaimana? Okey, jika anda diberikan 2 sel kering, okey, anda perhatikan 2 sel kering, 1 Swiss dan 3 mentol. Cikgu berikan dalam bentuk simbol supaya anda lebih mudah. Sebab kalau keluar soalan pun dia akan minta anda lakarkan litar dalam bentuk simbol. Okey, jom kita buat. Mula-mula sekali kita akan letak sel kering di mana? Kat mana? Okey, kat sini, kat kosong lah kita letak. Okey, alright, dah ke situ. Okey, sekarang ni di manakah kita nak letak Swiss? Okey, Swiss. Okey, Swiss di situ. Dan seterusnya mentol ada 3. Mentol yang pertama di sini, mentol yang kedua, okey, di sini, dan mentol yang ketiga di sini. Okey, ini adalah litar bersiri kerana mentolnya disusun dalam bentuk rantai dan duduk bersebelahan antara satu sama lain. Okey, ini gambar wire ya. Awak jangan lupa pula. Simbol wire ni sangat mudah, satu garisan sahaja. Okey, jom kita buat litar selari pula. Okey, so sekarang ni kita nak buat litar selari. Okey, jika anda perhatikan kedudukan wirenya berbeza. Okey, kerana kita nak buat litar selari, kedudukannya perlu dalam bentuk cabang dan selari antara satu sama lain. Okey, kita first kali kita nak buat sel kering, macam litar bersiri juga, 2 sel kering. Mari kita buat. Okey, seterusnya 1 Swiss dan 1 Swiss lagi. Okey, so 2 mentol. 1 mentol di cabang yang pertama dan 1 lagi mentol di cabang yang kedua. Okey, jika anda perhatikan sini, sel kering tak ada garisan kat tengah-tengah antara 2 sel kering ini. So, jangan letak garisan jika anda lukis di dalam buku anda. Okey, so Swiss, ini Swiss untuk mentol yang pertama dan ini Swiss untuk mentol yang kedua. Kedudukannya harus selari antara satu sama lain. Kerana litar selari mempunyai cabang yang berbeza untuk arus elektrik mengalir laluinya. Ini cabang yang pertama untuk arus elektrik lalu dan cabang yang kedua untuk arus elektrik melaluinya. Okey. Kita nak tengok pula apakah faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol. Okey, jika untuk litar bersiri, okey, ini litar bersiri. Jika anda ingat lagi, okey, litar bersiri, litarnya dalam bentuk rantai, mentol disusun sebelahan. Okey, bilangan mentol. Jika bilangan mentol bertambah untuk litar bersiri, kecerahan mentol akan berkurang. Kenapa? Kerana mentol dalam litar bersiri berkongsi arus elektrik. Nampak tak? Sumber tenaga dia, sel kering ni, dia akan berkongsi arus elektrik yang sama. Okay? So, arus elektrik akan lalu wire, masuk ke Swiss dan akan ke mentol. Nampak tak dia dusun bersebelahan? Macam adik-beradik lah. Kena berkongsi. So, kecerahannya pun berkurang. Okay? Seterusnya, jika kita tambah sel kering, bagaimana dengan kecerahan mentol pada litar bersiri? Okey, macam kita dapat makan lah. Dapat makan yang lebih, maka kita akan lebih bertenaga. Sama juga dengan mentol untuk litar bersiri. Jika kita tambah lagi 1 sel kering atau 2 sel kering, kecerahan mentol juga akan bertambah kerana sel kering akan memberikan lebih tenaga kepada litar dan seterusnya kecerahan mentol pun akan bertambah. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol untuk litar apa ni? Siapa ingat? Okey, ini adalah litar selari. Okey, jika bilangan mentol, jikalah kita tambah lagi bilangan mentol, ada 2 ni kan, kita tambah lagi 3, tambah 4. Kecerahan mentol ni bagaimana? Tidak akan berkurang kerana jumlah tenaga elektrik yang mengalir pada setiap cabang ini adalah sama. Okey, nampak tak? Dia ada laluan lain. Okey, ini mentol yang pertama, laluan yang satu. Okey, ini cabang yang kedua untuk mentol yang seterusnya. Jika ada mentol ketiga, cabang yang seterusnya. So, tenaga elektrik yang dialirkan adalah sama. Okey, bilangan sel kering jika bertambah, ni ada 1 je kan? Kalau kita tambah 2, tambah 3, sama juga. Okey, tenaga elektrik akan bertambah. Bila tenaga elektrik bertambah, kecerahan mentol pun akan bertambah.
Tambah kerana mereka mendapat lebih tenaga kepada litar. Okey, tambah lagi 3, tambah lagi 4 mentol. Kecerahannya pun akan bertambah. Okey, tapi jika kita tambah bilangan mentol, kecerahannya masih sama kerana mereka tidak berkongsi arus elektrik kerana ada cabang yang tersendiri. Okey, macam kat rumah awak tu, cuba awak tengok. Awak punya rumah litar selari ke litar bersiri? Okey, sekarang kita ada masalah. Okey, Swiss ditutup, Swiss dibuka. Cuba teka. Ini litar apa ni? Okey, litar apa, litar apa? Okey, cuba tengok bentuknya seperti rantai, mentol sebelahan, tapi ada 2 Swiss. Satu Swiss X dibuka, satu lagi Swiss Y ditutup. Lagi satu litar pula, satu Swiss X ditutup, satu lagi Swiss Y dibuka. Tapi semua mentol tak menyala. Kenapa? Okey, so ini adalah litar bersiri. Kenapa tak menyala? Kenapa tak menyala? Kerana arus elektrik tidak dapat mengalir melaluinya kerana kedua-dua Swiss X dan Y dibuka. Bila Swiss X dibuka, mentol di sini tidak dapat menerima arus elektrik, maka mentol di sebelahnya pun tidak dapat menyala. Jika Swiss Y pula, di Swiss X pula ditutup, tapi Swiss Y dibuka. Sama juga, litarnya tidak akan lengkap. Walaupun kat sini dia tutup kan, sini buka. Kita ingat bolehlah lalukan arus elektrik. Tapi bila sini Swiss Y dibuka, okey, arus elektrik masih tak boleh melaluinya. Okey, arus elektrik kena lengkap, litar kena lengkap, barulah kedua-dua mentol boleh menyala untuk litar bersiri. Okey, so kat sini awak boleh faham jika litar bersiri salah satu Swiss ditutup atau dibuka, okey, mentol tidak akan menyala. Kedua-dua Swiss perlu ditutup supaya arus elektrik boleh mengalir dan menyebabkan litar menjadi lengkap. Lengkap maksudnya dia keluar, arus elektrik keluar dan arus elektrik akan kembali semula ke sel kering. Barulah dinamakan litar yang lengkap. Tapi ini tengok, tak lengkap, tak sampai. Ini pula sampai sini aja, tak boleh keluar ke sel kering kembali. Maka litar ini tidak lengkap. Okey, cikgu harap anda fahamlah kenapa kedua-dua litar ini mentolnya tidak menyala, ya. Masalah yang kedua. Okey, sekarang ni kita ada satu litar. Okey, 2 litar lah, 2 litar. Satu Swiss X dibuka, tak menyala mentolnya. Lagi satu Swiss Y ditutup, menyala pula mentolnya. Tapi ini pula Swiss X ditutup, mentol A menyala. Swiss Y dibuka, mentol B menyala. Apakah litar ini? Wahai anak-anak murid, okey, dia litar selari. Okey, jika anda ingat kedudukannya, okey, dia disusun secara selari, mentol ni disusun secara selari, ada cabang cabang 1, cabang 2. Okey, jom kita fikirkan kenapalah satu Swiss ni dibuka tapi mentol lagi satu menyala lagi. Kenapa? Okey, kita tengok gambar kiri ni. Arus elektrik tidak dapat mengalir melalui Swiss X kerana Swiss X dibuka. Okey, bila Swiss X dibuka, arus elektrik tak dapat mengalir dan tidak lengkaplah litar untuk Swiss X dan mentol A ni. Tapi untuk Swiss Y pula ditutup Swissnya dan mentol B pun menyala kerana arus elektrik dapat mengalir dan menjadikan litar ini lengkap dan seterusnya menyalalah mentol ini. Okey, jika anda masih ingat untuk litar selari arus elektriknya mengalir, dia ada dua cabang yang berbeza. Okey, so maksudnya dia tidak akan mengganggu arus elektrik untuk cabang yang lain. Jika satu cabang dibuka Swissnya, lagi satu cabang jika ditutup masih boleh menyala kerana arus elektrik ini dapat mengalir melalui cabang yang ditutup ini sahaja. Okey.
Untuk gambar yang kanan pula, suis X ditutup, sama juga penjelasannya. Okay, menjadikan litar ini lengkap dan menyalakan mentol. Okay, kerana arus elektrik Y pula tidak dapat mengalir melalui suis ini kerana dibuka, dan mentol B ini pun tidak menyala kerana litar ini tidak lengkap untuk suis Y dan juga mentol B ini sahaja. Okey, kerana litar selari dia mempunyai cabangnya tersendiri untuk arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, berbeza dengan litar yang sebelum ni iaitu litar bersiri. Okey, cuba anda perhatikan di rumah anda. Jika lampu di dapur ditutup, lampu ruang tamu ditutup, tapi lepas tu kita nak masuk pula dapur. Lampu dapur pun kita buka. Adakah lampu ruang tamu pun terbuka sekali? Cuba awak buat eksperimen itu sekarang. Nantilah lepas kelas nanti. Okey, tugasan untuk hari ini mudah saja. Anda diminta untuk membuat latihan di dalam buku aktiviti Mesra Digital Science hijau tu. Okey, muka surat 41 sahaja. Jika yang tak siap lagi muka surat 40 untuk buku aktiviti yang Mesra Digital Science ni, tolong buat ya. Okey, tamatlah sudah kelas bersama cikgu. Cikgu nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengikuti kelas bersama cikgu. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Untuk anda mengetahui video-video yang akan cikgu buat selepas ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.